Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar tentang teori fotoelektrik Einstein. Okey, so ini adalah nama-nama ahli dalam kumpulan kami. Okey, so kita nak teruskan dengan teori fotoelektrik Einstein. So, awak boleh nampak tak gambar dalam slide ni? Okey, boleh teka tak siapa? Okey, ini adalah gambar seorang saintis terkenal iaitu Albert Einstein. So, beliau adalah seorang pemenang Nobel Prize pada tahun 1921 dalam penemuan kesan fotoelektrik. So, kenapa Einstein ni menang dalam penemuan kesan fotoelektrik adalah disebabkan beliau berjaya menyelesaikan perdebatan tentang cahaya ni dibuat daripada apa. Time tu ada dua saintis iaitu Newton dengan Hooke. Newton cakap cahaya ni dibuat daripada partikel, tapi Hooke cakap yang cahaya ni sebenarnya daripada gelombang. Sampailah ada eksperimen yang dijalankan, kajian yang dijalankan menggunakan Maxwell equation yang dapat proof yang apa Hooke cakap tu betul. Cahaya ni dibuat daripada gelombang. Tapi sampailah jumpa tentang kesan fotoelektrik. Bila penemuan tentang kesan fotoelektrik ni tak dapat nak proof yang cahaya ni memang betul-betul daripada gelombang. Sampailah Einstein dia came out yang cahaya ni sebenarnya daripada wave packet. Iaitu ada dualiti dalam cahaya. Dia boleh jadi partikel, dia boleh jadi gelombang dan dia boleh jadi cahaya dan gelombang. Okey, seterusnya Einstein pun dia apply idea kuantum tenaga daripada Max Planck ni. Einstein dia cadangkan yang tenaga daripada zarah cahaya ni kita panggil dia sebagai foton. And then Einstein pun cakap yang foton ni adalah berkadar terus dengan frekuensi sampailah dapat persamaan ni iaitu E sama dengan HF. E ni adalah tenaga foton tu berkadar terus dengan frekuensi. H ni adalah pemala Planck tadi. Kan sebab dia apply idea kuantum tenaga Max Planck. So Einstein cakap yang kuantum cahaya ni ialah sebenarnya paket-paket tenaga yang diskret. So bila paket-paket tenaga ni dia menyinari logam, kan permukaan logam ni, so elektron pun akan serap ke semua tenaga yang dia dapat. Bila elektron serap ke semua tenaga, dia akan gunakan pula kesemua tenaga tu untuk membebaskan dia keluar daripada permukaan logam. Tapi tenaga yang selebihnya tu akan jadi sebagai tenaga kinetik fotoelektron. Kenapa fotoelektron? Bila elektron tu dalam surface metal tu dia keluar, dia ejected keluar daripada permukaan logam, kita akan panggil elektron tu bukan elektron lagi. Kita akan panggil dia sebagai fotoelektron. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang fungsi kerja iaitu tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektrik dibebaskan daripada permukaan logam. Tadi kita dah belajar bila tenaga foton dia menyinari permukaan logam, so elektron pun dia akan serap ke semua tenaga daripada tenaga foton tu dan tenaga tersebut akan digunakan untuk bebaskan fotoelektron keluar daripada permukaan logam dan tenaga selebihnya adalah menjadi tenaga kinetik. So kat sini adalah persamaan daripada proses yang berlaku iaitu tenaga foton sama dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk bebaskan fotoelektron tambah dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron. So kita tahu tenaga foton dia punya simbol adalah E, tenaga minimum yang diperlukan untuk bebaskan fotoelektron adalah W dan tenaga kinetik maksimum fotoelektron adalah Kmax. So kita tahu elektron pula. Kita tahu tenaga foton tu tadi formula dia adalah sama dengan HF dan tenaga kinetik formula dia adalah 1/2 mv². So kat sini kita boleh nampak yang W ni sebenarnya adalah fungsi kerja, tenaga minimum yang diperlukan untuk bebaskan fotoelektron. So untuk elektron tu keluar daripada permukaan logam menjadi fotoelektron, tenaga minimum ni perlulah sama ataupun lebih. Kalau tenaga minimum tu kurang daripada tenaga minimum yang diperlukan, elektron tak boleh keluar daripada permukaan logam. Ini juga adalah salah satu sebab kenapa
kesan fotoelektrik tak dapat terangkan yang cahaya ni dibuat daripada gelombang. Kat sini kiranya macam proof, kesan fotoelektrik ni adalah proof bahawa cahaya ni ada dualiti gelombang dan partikel. Baiklah, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan hubungan antara K max dan juga F. Okey, K max ni kat sini adalah EK, dia sama, okey. K max sama dengan EK. F ni F lah kan. K max, K dan EK adalah tenaga kinetik maksimum, manakala F adalah frekuensi. Okey, graf ini adalah graf garis lurus, okey. Graf garis lurus, okey, sekejap. Graf garis lurus, okey, maksudnya Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y kat sini adalah EK, manakala X adalah F. Okey, graf ni dia ada kecurunan positif. Okey, sebab apa dia kecurunan positif? Sebab graf ni menaik. Kalau dia menaik maksudnya kecurunan positif. Kalau dia menurun macam ni, maksudnya negatif. Okey, kecurunan dia negatif. Okey, hubungan antara K max dan juga F adalah K max berkadar langsung dengan F. Okey, maksud berkadar langsung kat sini adalah apabila K max atau EK dalam graf ni meningkat, maksudnya F pun meningkat. Okay, kita tengok kat sini bila K max meningkat, kat sini F pun meningkat. Okey, lagi satu, kalau K max ni menurun, maksudnya F ni pun akan menurun. Okey, rumusan pembelajaran kita pada hari ini ialah, okey, fungsi kerja bermaksud tenaga minimum yang diperlukan untuk fotoelektron terlepas dari permukaan logam. Okey, formula ni kat sini ada 3, okey, 1, 2, 3. Okey, formula pertama adalah E sama dengan W tambah K max. Yang kedua adalah HF sama dengan W tambah 1/2 mv square max. Dan yang ketiga ialah 1/2 mv square max sama dengan HF tolak W. Okey, ini adalah K max dan juga F. Okay, ini hubungan antara tenaga kinetik maksimum dan juga frekuensi. Okey, tenaga kinetik maksimum K max berkadar langsung dengan frekuensi. Okey, apabila K max meningkat, frekuensi juga meningkat. Okey, dan sebaliknya apabila K max menurun, frekuensi juga akan menurun. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih.